Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir di Beaufort dan Membakut. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS meningkat kepada 1,010 orang daripada 325 keluarga. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, 780 penduduk daripada 249 keluarga berlindung di 2 PPS di Beaufort, iaitu Pusat Pemindahan Kekal PPK Dewan Selagon dan Dewan DSP Dun Banir. PPK Dewan Selagon menempatkan 376 penduduk daripada 106 keluarga. Manakala Dewan DSP Dun Banir menempatkan 404 penduduk daripada 143 keluarga. Sementara di Membakut, 230 orang daripada 76 keluarga berlindung di PPS Dewan Kesenian Islam. Pembinaan rumah bertiang terutama di kawasan berisiko banjir wajar dipertimbang sebagai langkah jangka panjang mengurangkan impak banjir di daerah Beaufort. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata rumah jenis bertiang amat sesuai dibina di Beaufort kerana sering dilanda banjir. Kita boleh bermula pada tahun ini, kita fikirkan bersama keselamatan kita bersama. Bina rumah yang bertiang. Ini yang menjaminkan keselamatan. Kalau dulu-dulu rumah kita di kampung semua tinggi-tinggi, melebihi daripada paras 10 kaki. Tidak ada masalah. Dari dulu pun banjir sampai 41 hari tidak surut, tidak ada masalah. Jadi masalahnya kita putus perhubungan saja. Tapi itu biarlah kita serahkan kepada pengungsi bencana alam daerah macam mana untuk menyampaikan bantuan secara segera. Datuk Ruslan bercakap kepada RTM selepas meninjau kawasan banjir bersama anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM. Hujan lebat berterusan sejak Jumaat menyebabkan beberapa kampung di Beaufort terjejas banjir, antaranya Kampung Suasa, Kampung Bangkalalak, Kampung Lupak, Kampung Batu Enam Lumadan dan Kampung Luagan. Penduduk terjejas banjir di Membakut diminta berpindah segera ke PPS bagi mengelak kejadian tidak diingini. Demikian nasihat Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin ketika melawat PPS Dewan Kesenian Islam Membakut. Menerima arahan untuk berpindah ke tempat yang lebih selamat, ke PPS dan sebagainya. Jangan tunggu sampai saat-saat akhir. Hujan pun masih turun ini. Saya risau malam nanti akan lebih lebat dan dikala itu nanti kita tak pasti keadaan air macam mana. Kalaulah menaik secara mendadak, kita risau tentang keselamatan mereka. Sementara itu, Pegawai Daerah Membakut Ibrahim Terki memberitahu PPS berkenaan diaktifkan selepas Membakut diisytihar bencana. Air ni naik dari semalam lagi, dari mungkin dalam jam 3 atau jam 4 begitu. Tapi kami berbincang dan kita isytiharkan jam 7 pagi. Tetapi bila kita tengok dari sebelah tengah hari tadi, jumlah mangsa yang dipindah semakin bertambah. Dan kita berbincang dengan Tuan Pengetua SMK Membakut dan beliau pun membenarkan untuk kita buka pusat kedua PPS di SMK Membakut. Terdahulu, Datuk Muhammad turut meninjau keadaan banjir di kawasan berkenaan. Seramai 150 ketua isi rumah KIR yang terjejas banjir di Kampung Cenderakasih, Kota Kinabalu menerima sumbangan keperluan harian. Penyerahan sumbangan disempurnakan Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmud dalam majlis berbuka puasa di Masjid An-Nur. Bercakap kepada RTM, Datuk Mustafa berkata pejabat Parlimen Sepanggar akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membantu golongan memerlukan terutama mereka yang ditimpa musibah termasuk bencana banjir. Saya harap dengan sumbangan yang ada ini dapat meringankanlah beban mangsa-mangsa banjir dan mereka dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang dan kita harapkan agar dalam musim-musim hujan ini supaya banjir tidak berlaku dan kita mohonlah kepada semua penduduk agar berhati-hati. Penerima sumbangan menzahirkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan.
Kami rasa bersyukur kerana YB Mustafa Samud prihatin terhadap penduduk-penduduk di Kampung Cendrakasih ini yang sekarang memerlukan bantuan terutamanya kepada warga-warga asnaf lah. Syukur Alhamdulillah, saya bagi pihak masyarakat Kampung Cendrakasih mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Yang Berhormat Datuk Mustafa Samud kerana prihatin pada masyarakat Kampung Cendrakasih memerlukan bantuan apalagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Rumah percuma untuk golongan miskin dan miskin tegar. Itu teras intervensi program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Lebih menarik, bermula tahun ini, kuota rumah di kesemua 73 kawasan DUN ditambah daripada 20 kepada 40 buah. Wartawan Maznan Yunus ada butirannya. Macam mimpi kan, tiada rumah, tiba-tiba berdiri satu buah rumah. Yang bilang orang, kalau ikut macam kita ni kan yang bilang orang kemampuan tu memang susah. Tak dapat untuk membina sebuah rumah tu bukan senang. Tapi bila dapat satu rumah macam begini, ya Allah Tuanku, susahlah saya mau cakap cik, memang syukurlah Alhamdulillah. Disandarkan misalnya 700 buah rumah SMJ diperuntukkan bagi tempoh 2022 hingga 2025. Daerah ini mempunyai 7 kawasan DUN iaitu Tanjung Papat, Elopura, Sungai Sibuga, Sungai Madela, Gunggum, Sekong dan Karamunting. Pada tahun ini, kerajaan telah membuat keputusan meningkatkan peruntukan itu sebanyak 1 DUN 40 buah rumah, menjadikannya sebanyak 280 buah rumah dan jumlah keseluruhan untuk tempoh 4 tahun ini sebanyak 700 buah rumah. Dan penambahan ini tentunya akan membantu lebih banyak lagi golongan yang memerlukan rumah SMJ seperti DUN N53 Sekong yang paling banyak berdaftar di dalam IKASI. Bagi penerima kalangan orang kurang upaya OKU, inisiatif Rumah Mesra SMJ ini ibarat satu rahmat. Banyak beza lah. Sini memang selesa sebab memang khas OKU kan dorang bikin. Memang istimewa lah, saya rasa memang selesa lah. Sama saya mandi senang, keluar rumah senang. Sekarang saya rasa syukur seperti istana bagi saya. Alhamdulillah dapat berteduh bersama anak, walaupun saya bergelar sebagai bapa tunggal dan seorang OKU. Sekarang saya sudah merasa dapat meringankan beban. Bantuan percuma ini juga secara tidak langsung membantu golongan miskin keluar daripada belenggu kemiskinan tegar. Ianya bukan saja meringankan, malahan dia juga memberikan satu impak yang positif kepada orang-orang susah keluar daripada golongan IKAS ini. Kita berharap penerima rumah SMJ ini akan dapat lebih mensejahterakan hidup keluarga yang dibantulah. Jadi ini harapan kita bersama, yang paling penting pada kita keselesaan mereka. Setakat ini, 183 penerima di daerah Sandakan sudah mendapat kunci rumah masing-masing. 3,000 lagi rumah SMJ akan diberikan kepada ketua keluarga yang layak pada tahun ini. Ini membuktikan kerajaan negeri sentiasa komited untuk membasmi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tidak berkemampuan memiliki rumah sendiri. Maznan Yunus, RTM. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.